Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sentiasa support channel ini, dan saya harap kawan-kawan di luar sana sentiasa sehat lah. Oke, kawan-kawan, saya ada sedikit pencerahan berkenaan dengan isu yang mana kalau kita tengok uh, pagi-pagi itu ndak keluar kenyataan dia 33 perenggan panjang dah berjela-jela. Saya pun tak tahu tuh nih kenapa semenjak belakangan dia rajin betul dia menghentam nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau kita lihat seolah-olah dia menyalahkan PH, menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Salahkanlah parti yang ditubuhkan dia sendiri itu, bersatu tuh. Ini kalau saya lah. Tetapi saya nak masuk ke part dia, tuh nih, keluarkan kenyataan, dia tak sedar ke bahwa parti bersatu yang dia bawa masuk dalam PH itu, menumpang PH. Bagus dia dulu, tidak payah masuk PH, lawan je lah, 3 penjuru. Ini satu part. Part kedua, yang rakyat tidak boleh terima kenyataan Tun ini, dia putarlah alam sekalipun, putar belit, putarlah macam mana. Yang rakyat tidak boleh terima, dia macam gini. Perjanjian dia, waktu dia dalam PH, sampai berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di penjara, apa dia? Yang satu dunia tahu. Selepas 2 tahun, kalau PH menang, dia memerintah jadi Perdana Menteri. Selepas 2 tahun itu diserahkan jawatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini satu dunia sudah tahu. Setelah itu, sampai tempohnya, bertolak dalih, mau 6 bulan lah, mau 3 bulan lah, mau 1 tahun lah, mau selepas efek lah, semua ada dikeluarkan penyakit dia. Ini yang rakyat marah. Tiba-tiba letak jawatan macam tu saja. Yang rakyat mau, dulu dalam UMNO, waktu Tun letak jawatan, Tun boleh pula serahkan bulat-bulat kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kenapa dia dalam PH tidak lakukan hal yang sama? Kalau sokongan, dia kata sokongan dia tidak kuat, tujuan dia untuk apa lagi sokongan dia? Sekarang nih, sepatutnya apa yang dia buat, itu hari, Tun sepatutnya serah jabatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak perlu lagi nak cerita orang nak menyokong dia ke, orang nak membangkang dia ke. Orang nak menyokong dia waktu itu kerana dia waktu itu Perdana Menteri. Hari ini, siapa nak nyokong Tun? Itu pun orang sokong ada 66 saja. Hari ini, dia tak jadi Perdana Menteri, siapa nak sokong? Kalau itu hari, perkara ini, dia serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim secara baik. Perkara yang ada hari ini tidak berlaku. Ini yang rakyat yang mana pro kepada PH marah hal ini. Kalau ditolak pun, kalau Tun kata orang tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi kalau jawatan Perdana Menteri diserahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu, Tun tidak payah nak cerita 33 perenggan yang dia cerita hari ini. Tidak perlu. Tidak perlu dia nak memperbetulkan diri dia. Saya membaca pun, saya baca pun pada saya mengarut. Kenyataan-kenyataan itu semua mengarut. Nak membetulkan dia punya salah. Menegakkan benang basah dia. Ini ada jalan mudah yang betul-betul tidak perlu Tun nak bertolak dalih. Dia boleh buat dalam UMNO, letak jawatan, serah kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi. Sepatutnya dia buat begitu di PH. Jadi sokongan yang ada di PH itu masih kuat. Kalau kata bersatu keluar daripada PH waktu itu, GPS tidak akan keluar. Parti-parti Sabah dan Sarawak tidak akan keluar. Di situ kekuatan sudah ada. Kalau tolak lagi yang 11 orang daripada PKA itu, masih ada lagi majority berapa? Kalau kita lihat 50 PKA, 42 DAP, 18 GPS, APCO 1, bebas 2, warisan 9, jumlah semua sekali 133. Tolak 11 orang, masih ada 122. Bukan 112, 122. Nak keluar lagi 5 orang, masih PH memerintah waktu itu. Jadi alasan apa yang Tun pakai pun, saya dah buat matematik. Saya kira-kira saya rasa Tun pembohong.
Itu saja jawabannya. Mengelak daripada apa yang dia buat. Sebenarnya jawaban yang paling tepat, Tun sendiri nak kekal berkuasa, dan Tun sendiri sebenarnya nak membuat kerajaan perpaduan. Tetapi sokongan yang dia dapat 66 ni saja. Jadi ini yang dia buat. Kenyataan yang sampai 33 ini nak mengelak sana, nak mengelak sini. Tun sebenarnya tak menjangka bahwa langkah Sreton yang dibuat oleh geng-geng Azmin dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia sebenarnya tidak menduga bahwa satu komplot untuk bergabung dengan UMNO dan PAS ini berlaku. Karena dia rasa diri dia adalah seorang tokoh, seorang Perdana Menteri yang dia rasa orang ini tidak mungkin akan lakukan hal ini. Nah, ini yang berlaku. Setelah itu nak menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perjanjian itu adalah yang telah mereka lakukan di waktu sebelum PRU ke-14. Rakyat yakin dengan itu. Jadi ini yang masalah pada Tun ini. Masih bertolak dalih. Tidak perlulah nak bertolak dalih. Rakyat nak jawapan ringkas. Seperti mana yang saya katakan ini tadi. Yang rakyat petikaikan itu saja. Kenapa Tun tidak letak jawatan serah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kenapa tiba-tiba letak jawatan tak ada Perdana Menteri? Jadilah kerajaan yang ada hari ini. Ini adalah satu yang Tun sendiri lakukan. Jangan ceritakan isu Datuk Seri Anwar Ibrahim gila nak jadi Perdana Menteri. Tidak ada isu itu. Itu perjanjian Tun. Jadi saya tidak boleh nak panjangkan cerita yang lebih karena shortcutnya cuma macam tu. Ini dia bertolak dalih nak keluarkan kenyataan ini, dan kebelakangan ini dia asyik dapat menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak perlulah dia nak menghentam. Parti dia pun belum terdaftar. Lepas tu ada berapa kursi saja. Saya sebagai pro kepada PH, pro kepada PKA, saya rasa kalaupun kursi yang dia ada tu untuk nak menyokong kerajaan yang ada hari ini, nak menyokong belanjawan yang ada hari ini, terserahlah, tak apa. Kita ada peluang untuk PRU akan datang. Dan saya yakin PH akan lebih kuat daripada apa yang kalau terjadinya Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil kerajaan yang ada hari ini. Tetapi seandainya berlaku kegagalan kerajaan yang ada hari ini dan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, itu lebih baik untuk menguatkan lagi. Jadi seolah-olah Tun mengeluarkan kenyataan nasib menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim kebelakangan ini, seolah-olah dia rasa bahwa apa yang dia lakukan ini dia tidak bersalah, dan seolah-olah yang melakukan kesalahan ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan komponen PH. Jadi Tun tak boleh macam ni lah. Kalau dia tidak bersama dengan PH, Tun tak jadi Perdana Menteri itu hari. Kalau dia nak mengatakan kalau tak bersama PH, PH tidak menang, pada pandangan saya PH itu memang ada sedikit lah daripada Tunnya sendiri. Tetapi untuk komponen bersatu dia, kita tengok 50 lebih, 50 kursi tersilap saya bagi dekat dia, berapa je menang. Bersatu yang kita nampak hari ini semua ambil daripada UMNO. Dan yang terbaru nih, yang mana yang lompat parti daripada PKA nih, yang 11 orang, berapa belas orang nih, semua masuk ke dia. Jadi kekuatan kalau nak mengatakan disebabkan Tun PH ni menang, saya rasa tidak. Saya lebih kepada mood pengundi waktu PRU ke-14, dan kerana banyak masalah dalam kerajaan Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib, berserta juga dengan kekuatan yang mana kita tahu inbox yang saudara Rafizi lakukan. Ini yang saya nampak bahawa kekuatan PH waktu itu. Tun, saya tidak mengatakan tidak bahwa Tun itu tidak menyumbang, tetapi untuk mengatakan seolah 50% ataupun 40% daripada Tun, saya rasa tidak. Saya rasa mungkin menyumbangnya daripada Tun 20%.
Yang lain-lain tuh yang 80% itu adalah usahanya Pihes. Gabungannya yaitu PKA, DEP dan Amanah. Jadi apa yang berlaku ini? Kalau Tun nak menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim, seolah-olah tidak adil. Ini pada pandangan pribadi saya lah. Dia tuh asal menghentam je Pihes, menghentam je Datuk Seri Anwar Ibrahim. Salahkan Pihes seperti ini, salahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti ini. Dia sepatutnya mencari apa yang dah berlaku dengan Bersatu tuh. Nak mengorek Pihes punya kesalahan. Bersatu tuh ada dalam Pihes dulu. Koreklah Bersatu yang ada hari ini. Kenapa nak korek dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim? Datuk Seri Anwar Ibrahim apa? Jawatan dia. Tak ada jawatan itu hari. Jadi dendam ke semua Tun nih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim nih seolah-olah berpanjangan dipanjangkan. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada buat kenyataan apa-apa, dia sibuk lagi menghentam lagi balik Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Pihes. Apa masalahnya? Seolah-olah kursi dia tu dah kuat sangat. Kalau parti kuat sangat tak apa. Grassroots pun tak kemana-mana. Jadi begitulah. Pada pandangan saya, ini pandangan pribadi saya rasa Tun ni tak payahlah lagi main politik senang. Dah lah, bagi orang lain lagi lah, anak muda ramai lah. Cukuplah orang akan kenang Tun sebagai negarawan, mengenang jasa-jasa. Nanti anak-anak muda yang seperti saya ni dah tak kenang Tun macam mana. Bila orang dah muak, anak-anak muda banyak dah muak ni. Semakin hari dah muak dengan kenyataan dia. Lebih baik dia berehat, jadi seperti Tun Abdullah Ahmad Badawi, tak payah lagi sibuk dengan politik. Bagi orang muda. Sampai bila? Kalau kita takut dengan masalah negara kita ni seperti itu, seperti ini. Selama ni, yang semenjak dia letak jawatan sampai hari ini, memang negara kita dalam keterisan, dalam masalah. Tetapi, sekurang-kurangnya, orang muda yang baru boleh belajar untuk membangunkan negara. Tidakkan kita berharap dengan satu orang sahaja untuk nak membina negara kita ini. Seolah-olah dia seorang saja yang boleh membina negara ini. Dia sendiri juga pernah berkata bahawa saya bukannya jadi Perdana Menteri. Ini ucapan dia yang dulu-dulu kalau kawan-kawan pernah dengar. Saya ingat ucapan dia ni. Saya bukan susah nak jadi Perdana Menteri, tidak susah. Tinggal nak ngarah saja. Saya suruh orang buat bangunan tinggi. Orang ni buat, hantarkan dia punya arkitek lah, hantar dia punya ni lah. Dekat saya tengok, tinggal buat punya ni. Memang betul. Jadi orang muda, orang lain nak jadi Perdana Menteri juga menjalankan kerja yang sama. Jadi tidak ada masalah. Ini untuk pemimpin negara. Saya rasa banyak pelapis lain yang akan kita lahirkan kalau kita tidak asyik memikirkan hal yang remeh-temeh, menyalahkan parti seperti ini, menyalahkan seperti ini. So itu saja pandangan saya tentang apa yang Tun buat sampai 33 perenggan. Jadi saya harap kawan-kawan paham sedikit daripada saya. Mungkin ada kesalahan ataupun tersalah tutur kata. Saya harap kawan-kawan maafkan. Oke kawan-kawan, so sekian dulu dari saya. Saya harap terus kita berjuang dan hashtag LTL dan hashtag Datuk Seri Anwar Ibrahim di SAI 4PM9. Lawan tetap lawan biar sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri. Oke kawan-kawan, thanks you.